saya dah masuk Islam, kita punya keluarga tak campur saya. Sekarang anak pun sudah 22 umur, langsung dia orang tak tahu nenek siapa. Dia orang, langsung dia orang dah potong lah macam tu. Masya Allah. Kita Allah Ta'ala kita tak boleh nampak, tapi kita boleh rasa hebatan Allah. Masya Allah kita boleh rasa. Banyak kali saya sudah rasa. Assalamualaikum sahabat-sahabat. Apa khabar semua? Sabda Nabi SAW mafhumnya, tiada suatu amalan yang paling dicintai Allah daripada Bani Adam ketika hari raya Aidil Adha selain menyembelih haiwan kurban. Sesungguhnya haiwan itu akan datang pada hari kiamat sebagai saksi dengan tanduk, bulu dan kukunya. Dan sesungguhnya darah haiwan kurban telah terletak di suatu tempat di sisi Allah sebelum mengalir ke tanah. Kerana itu, bahagiakan dirimu dengannya. Hadis riwayat Tirmizi. Apakah haiwan yang boleh dijadikan sebagai binatang kurban? Antaranya kambing, kibas, lembu dan juga unta. Lepas ni, saya nak jumpa dengan penternak lembu. Mesti menarik kan kisah pakcik ni? Jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Uncle? Alhamdulillah. Adik. Jom. Alright. Boleh. Duduk. Ya Uncle. Tempat kita kecil ya. Tak apa. Terima kasih. Ini saya yang sepatutnya saya pula ni datang tak beritahu Uncle kan. Okay, sila. Firstly, Uncle dan juga Aunty, saya minta maaf banyaklah sebab datang ni tak beritahu pun. Datang mengejut pula tiba-tiba kan. Uncle Aunty pun busy kan. Jadi saya datang ni sebenarnya untuk ziarah-ziarah kan, untuk bertanya khabar. Tambah-tambah pula sekarang ni kan raya haji kan. So kita nak mengeratkan silaturahim. Bila sebut nak tanya khabar, nak tanya macam mana perkembangan terbaru kan. Saya nak tanyalah mula-mula tu. Lagipun sahabat-sahabat di luar sana ramai yang nak tahu siapa sebenarnya Uncle Latif dan juga Aunty Aziza ni. Okey, jadi mungkin Uncle boleh cerita sikit latar belakang Uncle, keluarga Uncle. Nama saya Muhammad Latif bin Abdullah. Ini isteri saya Nur Aziza binti Abdullah. Kita masuk Islam kira sudah 8 tahun lebih. 8 tahun. Alhamdulillah semua sehat, semua okey. Alhamdulillah. Masuk Islam kira ada lah beza. Sebelum saya belum Islam. Sekarang saya masuk Islam. Lain pada lain lah. Masya Allah. Macam hidup saya kesusunan. Tersusun lah. Masya Allah. Step by step. Semua Allah Ta'ala yang hebat. Masya Allah. Betul, Masya Allah. Jadi Uncle sekarang ni ada berapa anak? Anak saya 5. Oh, 5 orang. Oh, sekarang umur berapa dah semua? Anak besar, anak sulung tu umur 20. 22. Tu yang sulung. Oh, yang paling muda? Paling muda tu 18. Siti. Yang paling muda tu 15. 14. 14 tahun. Oh, 14. Oh, masih sekolah lagi lah. Masya Allah. Kalau Puan pula, Aunty berapa lama dah memulai Islam? Sama satu kali. Oh, sama sekali. Satu keluarga. Satu keluarga terus memulai Islam sama-sama. Anak 5, suami dan saya. Satu keluarga masuk Islam. Kiranya waktu memulai Islam tu sebelum selepas dah ada lahir anak baru memulai Islam. Semua setelah lahir anak semua baru masuk Islam. Oh, Masya Allah. Okey, menarik. Okey. Jadi nak tanya juga ke Uncle, setakat ni dalam keluarga berapa orang yang dah Islam? 7 orang. Oh, ramai, Masya Allah. 7 orang. Oh, Uncle ada berapa adik-beradik? Adik-beradik saya satu juga. Oh, satu. Adik saya dia macam masih sekarang dia Hindu juga. Oh, masih lagi lah. Tapi belum, Allah Ta'ala belum bagi hidayah lagi. Tengoklah. Saya pun ada cerita dekat dia, masuklah Islam tu selamat. Tapi dia belum
buka hati lah. Yalah, Allah belum beri hidayah lagi kan. Jadi macam aunty sendiri dalam family semua ada berapa Saya orang? satu orang anak. Satu orang saja anak. Oh, dan seorang saja memeluk Islam. Ya. Oh, masya-Allah. Masya-Allah. Jadi nak tanyalah kan, mungkin sahabat-sahabat di luar sana pun nak tahu sebenarnya kisah sebelum-sebelum ni. Macam saya dah 9 tahun memeluk Islam. Saya pun ni juga mualaf juga. Jadi macam saya dulu, saya jenis orang yang cerewet. Tahu cerewet yang mencakap lepas banyak cakap kan, sikit-sikit komplain. Jadi macam uncle sendiri dulu waktu sebelum Islam, uncle macam mana? Saya memang perangai saya macam belok sikit juga. Minum arak macam lah. Tapi saya duduk Kelantan. Saya ikut orang Kelantan. Saya tengok cara Islam. Saya sukalah. Masya-Allah. Saya dalam hati saya ingat saya nak masuk Islam. Lepas tu saya balik sini, saya terus masuk Islam. Saya tanya saya punya bini, saya mau masuk Islam, ikut ke? Dia cakap ikut. Masuklah tu keluarga. Masya-Allah, menarik. Itulah ya hidup saya macam itulah. Kira sebelum ni ialah macam mungkin sahabat-sahabat kita yang lain yang mualaf juga kan, ada buat macam-macam benda yang tak patut kan. Jadi aunty sendiri dulu macam mana? Nak tahu kan sekarang masya-Allah kan. Yang dulu macam mana? Dulu saya mak dan bapa dan saya dah masuk Islam. Kita punya keluarga tak campur saya lah. Lagi sebelah keluarga dia siapa pun tak sokong tak apalah. Tak terima. Sekarang anak pun sudah 22 umur, langsung dia orang tak tahu nenek siapa. Dia orang langsung dia orang dah potong lah macam tu. Masya-Allah. Tapi tak apa, semua ni Allah akan bagi ganjaran nanti ke akhirat kan. Okey, jadi waktu sebelum ni bila dah maksudnya sebelum Islam dan memeluk Islam pula, aunty sendiri macam mana bila uncle cakap tu, saya nak memeluk Islam, nak ikut tak? Waktu tu apa yang aunty rasa? Saya ingat suami saya dah cakap nak masuk Islam. Saya cakap kita orang pun satu kali keluarga masuk. Macam tu. Kenapa dulu yang dia yang tak betul, dia tak betul, dia bengkok macam tu kan. Saya ingat hati dalam dia mula-mula cakap pergi Kelantan, lepas tu dia cakap macam mana dia orang jaga, dia orang macam mana solat, dia orang semua baik sama kita masuklah. Dia cakap macam tu, saya pun ingat okey. Sekarang kita dah masuk, kita punya keluarga boleh hidup, nanti kita boleh ikut. Lepas tu sekarang alhamdulillah anak 5 orang, anak saya ambil dah Quran, lepas tu dia orang terus tak ada kawan, tak ada siapa-siapa. Sini pun tak ada satu orang kawan orang India ke apa ke, tak ada. Pergi surau solat, lepas tu dia datang, lepas tu dia kerja macam tu. Masya-Allah, terbaik. Kita Allah Taala kita tak boleh nampak, tapi kita boleh rasa hebatan Allah. Masya-Allah kita boleh rasa. Banyak kali saya sudah rasa macam saya bukan pandai sangat ke apa tadi. Saya pun baru belajar, tapi rasa tu saya banyak kali sudah rasa. Allah. Sekarang adik mai jumpa saya pun hebatan Allah. Ya, betul. Masya-Allah. Adik tak kenal saya, tak kenal adik. Dia tiba-tiba tengok. Dan hari ini kita berkenalan. Kan? Itu semua masya-Allah. Masya-Allah. Itulah. Okey, jadi kiranya sepanjang proses tu Allah dah permudahkan jalan kan, jalan kita untuk memeluk agama Islam kan, dan juga untuk kita mendalami lagi Islam ni macam mana. Jadi tadi uncle ada cakap uncle pergi Kelantan kan, pergi Kelantan tengok cara orang-orang beribadat, orang Islam, solat dan sebagainya. Dalam waktu tu kan uncle belum Islam lagi. Apa yang buat uncle rasa macam itu yang paling menarik, yang uncle rasa ini yang buatkan saya rasa saya nak terima Islam? Tak ada macam tu. Macam saya cakap ini kira betul ni. Islam saya ada macam kenal mengenal. Saya daripada kecil saya ada dalam hati kan, ada pernah ingatlah fikir nama Islam. Macam-macam adalah macam betul-betul mau ikut kahwin orang Melayu. Dalam hati ada pernah lah ingat. Pernah. Pernah lah, tapi ada lah dia punya step jalan, lepas tu duduk Kelantan. Sana satu India pun tak ada. Saya satu orang juga, satu kampung kira Bacok. Semua orang Melayu, orang Kelantan kan. Dia orang punya style, dia orang punya cara, semua saya minat, suka. Saya pun balik-balik saya beritahu lah. Masya-Allah. Masuk Islam. Masya-Allah. Jadi nak tanya jugalah ke uncle kan, sepanjang memeluk Islam ni, apa pengorbanan yang paling besar yang uncle pernah buat semata-mata untuk pilih agama ni? Tinggal yang tu
Tapi sebelah saya kira saudara saya ke apa, dia orang tak ada kecoh sangat. Mak saya pun sudah sejuk saya masuk Islam. Saya dia tengok pun suka saya sekarang duduk betul-betul senang. Semua Allah Taala bagi jalan yang betul. Saya ikut tu jalan. Dia pun happy juga. Dia tak ada kecoh, tak ada apa. Tapi tinggal tu bolehlah cakap arah. Macam tu lah saya tinggal. Ya, betul. Ya, kerana itu Allah satu Taala. susah. Satu susah juga kan untuk tinggalkan benda tu. Jadi macam Aunty sendiri, apa pengorbanan yang paling besar yang Aunty pernah lakukan? Saya jadi baik macam tu, itulah dia happy lah tu. Dia minta dekat Allah Taala, saya mau betul-betul mau jadi satu manusia yang betul. Masya Allah. Mau sembah Allah. Memang terbaik. Terbaik. Saya rasa macam terinspirasi pula hari ni. Maksudnya dua-dua sekali sokong antara satu sama yang lain, support each other. Anak-anak pula semua mengamalkan Islam. Alhamdulillah. Okey, jadi uncle, sebelum daripada tu, saya sebenarnya kan dari tadi saya jalan, saya rasa macam dahaga, lapar semua ada. So hari ni, ni saya ada bawa ni rezeki untuk kita. Ni mangkuk tingkat. Yang ni air uncle nanti. Ni rezeki untuk kita ni. Kita tengok hari ni kita ada apa. Yang pertama, ketayap. Masya Allah. Okey, ni saya letak sini. Kuih lapis. Kita letak dulu di tepi sana. Boleh. Roti jala. Betul kan saya sebut roti jala? Ya. Kari ayam ni. Okey, sila-sila boleh. Nanti boleh ni lah, boleh makan, letak untuk uncle. Sambil-sambil minum sila. Makan nanti. Segar. Segar terus mata saya. Apa kalau contoh bahasa Tamil apa sapedek? Sapedek. Betul saya sebut. Sapedek. Okay. Ni mesti sedap ni. Ketayap. Dulu ini antara nama yang saya selalu salah sebut. Sebab saya jarang guna nama ni. So bila sebut tu kadang-kadang tersilap. Kan? Alright. Sedap. Sedap. Cuba manis uncle. Sudah. Tak apa. Saya kasih rasa ni dulu. Untuk kari dan roti jala ni, saya rasa better uncle yang test. Sebab orang Indian dia sangat-sangat bagus dalam buat kari apa semua, kan? Yes. So uncle mungkin boleh rasa kari. Kau pun rasa lah. Saya kena tengok uncle makan dulu. Nampak ni macam mana rasa dia uncle? Sedap. Okey. Masya Allah. Ni sambil-sambil kita makan tu kan, saya nak kongsi sikit lah, saya nak sharing sikit. Sebenarnya dalam kehidupan kita ni ada banyak amalan yang kita boleh buat untuk bekalan akhirat kita. Tapi hari ini saya nak share tentang menunaikan zakat. Sebabnya zakat ni kan sebenarnya rukun Islam yang keberapa? Keempat. Jadi kadang-kadang risau ada yang terlepas pandang tentang isu menunaikan zakat ni. Jadi untuk uncle dan juga aunty dan juga sahabat di luar sana, ingat zakat yang ditunaikan ni bukan sekadar zakat pendapatan, tapi juga ada zakat emas kan, zakat simpanan, zakat padi, malah zakat ternakan pun tak terkecuali sebenarnya. So ini yang kadang-kadang bila kita dah tahu, kita dah ada ilmu, barulah kita dapat buat. Kalau tak tahu, tak dapat buat lah kan. Jadi inilah kita sentiasa beringat, tunaikanlah zakat anda, #demi akhirat kita. Okey, tak apa, sambung makan. Boleh sambung makan. Sebelum tu saya lupa. Semua ni sebenarnya uncle aunty bukan saya yang masak. Kalau saya masak, ini tak jadi ketayap, ni tak jadi roti jala, ni silat hari bulan jadi roti canai kalau saya buat. Semua ni sebenarnya asnaf kita juga yang buat. Asnaf kita sendiri. Nama asnaf ni adalah Suriman bin Hamid. Dia dah 3 tahun dah menerima bantuan zakat. Antara bantuan yang beliau dapat, antaranya adalah bantuan sewa rumah, bantuan pendidikan untuk anak-anaknya dan juga bantuan hari raya. Dan ini yang kita katakan asnaf bila dah diberi bantuan zakat, mereka guna sebaiknya kan. Alhamdulillah dapat berniaga macam ni. Macam uncle dan aunty pula dapat menternak lembu pula kan. Masya Allah. Jadi ini Alhamdulillah, terima kasih pada semua pengeluar zakat kan, atas
maksudnya tanggungjawab dan amanah mereka untuk mengeluarkan zakat. Alhamdulillah. Sambil-sambil tu juga kita teruskan pada soalan tadi. Tak apa, makan dulu sambil-sambil boleh minum apa semua. Seterusnya nak tanya, setakat ni apa yang paling best yang Uncle rasa bila dah memeluk Islam? Kita sentiasa ingat Allah Ta'ala sudah cukup. Oh, Masya Allah. Oh, hashtag deep. Kan? Hidup kita memang kita boleh rasa. Macam tetek susun. Oh, tersusun. Masya Allah. Saya punya hidup ni memang banyak cepat. Saya boleh rasa lah tu. Itu hebatan Allah. Masya Allah. Semua teratur, semua terjaga kan. Keluarga pun okey, semua anak-anak okey. Masya Allah, terbaik. Allahu, Masya Allah. Memang sumber inspirasi. Okey, Uncle, seterusnya nak tanyalah, tadi mungkin Uncle dah cerita tentang perbezaan dulu Uncle macam mana kan, yang sekarang Uncle macam mana. Tapi mungkin Aunty boleh share dulu Aunty apa beza maksudnya paling ketara yang Aunty yang dulu dengan yang sekarang, yang sebelum Islam dengan yang bila dah Islam. Belum ini saya pakai pendek-pendek. Lepas tu saya hidup lain macam. Sekarang saya dah masuk tutup urat. Macam tu dah keluar mau pakai tudung, mesti ada lah tudung tutup urat. Memang saya suka yang Islam tu. Sekarang anak saya pun dia orang ikut peraturan saya. Dia orang tengok, dia orang ikut. Masih dulu saya ada. Saya boleh cakap anak saya memang 100% jujur. Tak ada jahat, tak ada apa, isap rokok ke apa. Masya Allah, Alhamdulillah. 22 umur. Kerja balik rumah, sini, solat, macam tu juga hidup dia. Senang. Dia tak Generation campur kita kawan. Nanti memang senang dia orang punya hidup. Masya Allah. Ikut cara agama Dah Islam terdidik lah. Selamat. Bagus. Bukan selamat dekat dunia saja, selamat dekat akhirat nanti. Masya Allah. Sejuk hati saya dengar. Itulah hidup kita. Ya, betul. Hidup kita sementara je dekat dunia ni. Ini lembu, kereta, rumah semua tu sementara ni dunia aja. Allah Ta'ala itu pun Allah Ta'ala yang bagi kita untuk pakaian dunia ni. Masya Allah. Kita nanti pikul itu barang-barang semua tak boleh pikul balik. Kita pikul dua saja. Dosa dan pahala. Itu amalan kita kan. Masya Allah. Okey. Jadi seterusnya nak tanya, mungkin tadi Uncle cakap daripada keluarga Uncle tak ada masalah sangat. Mungkin saya nak tanya Aunty lah. Macam mana penerimaan keluarga tu? Bukan saja keluarga, kawan-kawan, mungkin orang sekitar yang kenal kita dulu bukan Islam tapi tiba-tiba Islam. Macam mana diorang punya penerimaan? Kawan saya semua orang India Muslim ada banyak. Lepas tu dia orang semua okey je. Kawan-kawan saya semua dah okey je. Keluarga saja sekarang masalah. Keluarga sajalah. Keluarga lah, adik-beradik. Surah tolak, surah tepi. Memang tolak habis. Tolak habis. Masya Allah. Cerita dia. Tapi nak sebut indahnya perancangan Allah ni, walaupun keluarga kat situ cakapnya diorang tolak habis, tapi Allah dapat keluarga Allah Ta'ala betul bagi tangan. Dapat keluarga yang Masya Allah kan, dapat suami yang bagus, anak-anak yang bagus. Tapi satu je kita kena ingat, maksudnya macam mana sekalipun berlainan agama, kita kena juga tetap juga jaga hubungan kita dengan mereka kan. Kita tunjukkan yang baik-baik. Nanti diorang sendiri akan nampak. Diorang akan nampak perubahan pada kita apa semua kan. Mana tahu time cucu saya. Sekarang satu rumah orang Islam. Nanti tengok 10 rumah pula. Masya Allah. Betul, Alhamdulillah. Okey, baik. Uncle, selepas ni apa hala tuju Uncle? Mungkin macam sekarang Uncle ada ternak lembu. Lepas ni apa nak cakap kita punya aim. Kita punya aim. Sekarang saya mula-mula bela lembu macam biasa juga, bela lembu kampung kan. Saya perak susu, saya jual tengok. Okay, susu ni pun kita boleh hidup. Customer kita banyak. Orang suka minta susu tapi susu tak cukup. Sekarang itulah saya mau bikin besar sikit. Biar besar sikit lah, meluas sikit. Masya Allah. Okey, baik. Jadi mungkin soalan yang terakhir lah saya kira Uncle dengan Aunty. Mungkin Uncle dulu boleh sampaikan kepada sahabat-sahabat kita di luar sana apa antara nasihat dan pesanan yang Uncle boleh bagi kepada saudara baru dan juga mungkin pada yang memang asal Islam di luar sana. Ikutlah cara Islam, ikutlah rukun Islam. Ikutlah rukun imam. Itu cukup.
hidup kita memang senang. Masya Allah, teratur, terjaga. Tak sesat, tak Kita sesat. hari-hari nak makan baru boleh hidup. Itu macam hari-hari kita nak ingat Allah. Allah. Masya Allah. Kita Hari-hari hamba Allah. ingat. Kita orang kerja Allah. Orang Allah sebab apa cipta kita sini. Ikut itu cukup. Allah, Masya Hidup kita Allah. senang. Selamat. selamat. Kita kawalan Allah Taala. Masya Tak Allah. sesat. Saya suka tadi apa yang Aunty katakan. Kita setiap hari nak makan untuk hidup. Macam itulah juga kita perlukan Allah untuk kita meneruskan kehidupan kita di dunia ini. Ya. Masya Allah, terbaiklah Uncle dan Dia Aunty. yang tetapkan rezeki kita. Ya, betul. Masya Allah. Jadi terima kasih banyak-banyak. Jadi sahabat-sahabat di luar sana, nampak begitu memberi inspirasi kisah Uncle dan juga Aunty yang saya jumpa pada hari ini. Saya yang rasa sangat bersyukur kerana dipertemukan dengan Uncle dan Aunty ini. Jadi tak apa, insya-Allah kita sambung makan. Jom. Boleh. Okey, Uncle, Aunty, saya minta diri dulu lah. Terima kasihlah sebab sudi juga terima kehadiran saya hari ini. Allah. Allah. InsyaAllah semoga semua berjalan lancarlah dan semoga bertambah maju nanti insyaAllah. Okey. Jalan baik-baik InsyaAllah. Bagus budak tu, tengok. Esok kita nak ziarah siapa pula? Kisah wanita muda yang sangat membenci Islam. Siapa? Nantikan episod seterusnya esok waktu yang sama. Kalau nak dikatakan dulu tu, boleh dikatakan saya ni sangat sosial lah. Sangat anti dengan Islam. Tapi anti tu tanpa usul periksa. Kenapa anti, kenapa tak suka. Aku akan buktikan yang hikmah tu korang tak akan dapat.